Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Cikgu Sani bin Ahmad. Alhamdulillah, kita dapat lagi bersama pada hari ini untuk sesi pembelajaran. Khususnya bagi tahun 4, bagi pendidikan kesihatan, kita berhenti agak lama. Sebelum PKP tu kita dah kita last class, then PKP kita stop lah. Jadi hari ini baru kita sambung balik dengan pembelajaran kita punya pendidikan kesihatan lah. Okey, untuk mata pelajaran teras yang lain berjalan seperti biasa kan sepanjang PKP tu. Cuma pendidikan kesihatan saja kita stop dulu. Okey, disebabkan beberapa kekangan lah. Tapi alhamdulillah hari ni kita dapat sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. So hari ni kita akan belajar mengenai satu topik, okey, topik yang menarik sebenarnya. Yang berkaitan rapat dengan kesihatan, iaitu penyakit tidak berjangkit. Okey, penyakit tidak berjangkit. So kalau kita tengok penyakit ni dia ada dua lah. Normally manusia ni dia akan ada boleh kena sama ada penyakit yang jenis berjangkit ataupun penyakit yang tidak berjangkit. So apa yang dikatakan penyakit berjangkit dan apakah yang dikatakan sebagai penyakit tidak berjangkit? So kat sini kita dapat baca contohnya kita dapat lihat terdapat pelbagai jenis penyakit yang dihidapi oleh manusia. Manusia ni memang macam-macam penyakit. Kalau kita tengok daripada sekecil-kecil penyakit sampai sekarang penyakit yang orang kata sedang menghantui kita, tapi alhamdulillah dah semakin baik, iaitu COVID-19. COVID-19 ni yang telah meragut nyawa ribuan nyawa, puluh ribu nyawa telah melayang, tapi alhamdulillah di Malaysia masih terkawal. Dan sekarang kita pun dah masuk PKPP, okey, fasa pemulihan dah, okey. Alhamdulillah, syukurlah daripada dulu sebelum ni tak boleh keluar langsung kan. Tak boleh pergi kedai, susah. Nak keluar cari makan pun susah. Ada yang mak ayah tak dapat bekerja, tapi sekarang dapat kerja, dah boleh bekerja seperti semula. Kita bersyukur kepada Allah lah, dan juga kepada frontliners kita kan. Frontliners yang banyak berkorban, doktor, nurse, polis, tentera, bomba, orang yang terlibat dengan pembersihan kan, pembersihan, sanitasi, pegawai-pegawai KKM, dan juga kita punya kerajaan lah. Kita bersyukur sangat kepada kita punya hero. Kita punya hero yang berjuang lah untuk kita. Okey, kita sambung balik Okey, so daripada banyak-banyak penyakit tu ada di antaranya boleh berjangkit dan ada yang tidak boleh berjangkit. So, penyakit berjangkit bermaksud ia boleh dipindahkan dari seorang ke seorang lain melalui pelbagai cara. Maksud dia yang kata berjangkit ni dia boleh transfer daripada seorang ke seorang, macam COVID-19 tu kan. Dia boleh transfer, seorang dapat, orang lain berjangkit. Sebab tu dia sangat berbahaya. Dia sangat berbahaya sebab dia boleh sebarkan kepada orang lain dengan cara yang kita tak perasan pun. Kewujudan COVID-19 ni secara mengejut kan. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba je COVID-19 lepas tu terus meletus. Orang kata wabak ni kan, terus menjadi pandemik, terus tersebar, semua orang kena, orang tu kena, orang ni kena, orang tu kena, orang ni terkena, sampai mula-mulanya kita pun terpinga-pinga macam mana dia boleh merebak dengan begitu cepat kan. Tapi alhamdulillah lah dapat diselesaikan. So bila sebut kata berjangkit ni, dia boleh dipindahkan dari seorang ke orang lain melalui pelbagai cara. Banyaklah pelbagai cara. Maksudnya penyakit ni boleh berjangkit dengan pelbagai cara. Contohnya melalui udara kan, melalui sentuhan, melalui hubungan kelamin, melalui suntikan dan sebagainya. Okey, melalui transfer blood, okey, derma darah pun boleh dan sebagainya lah. Okey. Meskipun penyakit itu hanya sakit ringan seperti sesama. Dia kata walaupun penyakit itu ringan, tapi kalau penyakit itu jenis boleh disebarkan, maka dia boleh disebarkan. Contohnya sesama. Kalau awak sesama, awak bersin tak tutup mulut, ada kemungkinan orang lain yang berada di berhampiran anda tu boleh dapat penyakit tersebut. Sama macam COVID-19 lah. COVID-19 ni dia boleh disebarkan melalui, bukan kata sentuhan, melalui udara pun boleh disebarkan. Contoh bersin, batuk tak tutup mulut. Jadi percikan
air tu, air liur kita tu boleh kena kat orang tu dan orang tu boleh berjangkit. Okey. Dan yang keduanya, manakala penyakit tidak berjangkit, ia tidak boleh dipindahkan ke orang lain walaupun penyakit tersebut sangat berat. Dia terbalik dengan penyakit yang tak berjangkit ni. Yang tadi walaupun ringan, tapi kalau dia adalah sejenis penyakit yang berjangkit, maka dia boleh berjangkit. Tapi yang ni pula penyakit yang tak boleh berjangkit. Tapi meskipun dia adalah penyakit yang boleh dikatakan berat, tapi disebabkan dia bukan jenis daripada penyakit yang berjangkit, maka dia tak boleh sebarkan kepada orang lain. Contohnya apa? Kanser. Awak duduk sebelah orang kanser, kanser dia tu tak boleh pindahkan kepada kita. Walaupun dia ada kanser, contohnya dia ada kanser darah ataupun kanser tulang, barah otak, okey, dia tak boleh pindahkan kepada kita. Walaupun duduk rapat dengan kita, kita bersentuhan dengan dia, kita peluk dia, dia punya sakit barah dia, contohnya di otak tu tak boleh sebarkan kepada kita. Berbanding yang tadi sakit yang ringan semua, duduk dekat, hanya just kena tempias daripada air dia bersin tu pun dah cukup untuk menyebabkan kita dijangkiti. Tu nampak. Yang keduanya sakit jantung. Sakit jantung pun sakit kronik yang melibatkan jantung, kardiak, tersumbat salur darah, tersumbat, ada yang kena stroke. Awak duduk sebelah orang stroke, awak peluk dia, awak ciumlah dia, buatlah apa pun, macam mana pun, orang maksud dia keluarga kita lah. Okey, jangan awak pergi buat kat orang lain. Contohnya ayah kita kena stroke. Ramai sekarang kan kita tengok, dulu penyakit stroke ni satu benda penyakit yang jarang-jarang didengari. Macam tu juga kanser. Saya ingat cikgu lah, waktu dulu kanser ni orang kata satu penyakit yang kalau dengar tu macam kanser sebab memang jarang sangat. Tapi sekarang kanser tu macam biasa. Orang tu sakit kanser darah, orang ni sakit kanser tulang, orang tu kanser otak. Dah jadi macam satu kebiasaan. Begitu juga dengan sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Ni ada 3 ni. Okey. 3 benda ni, penyakit 3 serangkai ni pun dah menjadi satu kebiasaan. Dulunya memang susah nak dengar. Okey. Walaupun dia penyakit ni sebenarnya bahaya. Kencing manis boleh menyebabkan kena potong kaki. Okey. Darah tinggi boleh menyebabkan kena stroke. Kencing manis, darah tinggi. Okey. Sakit jantung. Walaupun sangat hebat, sangat bahaya penyakit ni, tapi ia tidak dapat boleh dipindahkan kepada orang lain hanya dengan contoh kita bersentuh dan sebagainya. Jadi dia dikira sebagai penyakit yang tidak berjangkit. Okey, ni contoh penyakit jantung, kita sebut penyakit jantung. Okey. Mengapa benda penyakit jantung ni terjadi? Kita tengok sedikit sebagai kita punya pembelajaran, kita faham. Bila orang sebut sakit jantung, kita tahu macam mana. Sakit jantung ni bukan hanya sekadar berdebar-berdebar tu. Berdebar-debar tu saja tak cukup membuktikan bahawa kita sakit jantung. Mungkin kita berdebar sebab apa? Kerja sekolah tak siap, kan? Ataupun berdebar sebab apa? Takut kena marah dengan cikgu ke, dengan mak ke, dengan ayah, kan? Berdebar juga, kan? So kita tengok penyakit jantung ni macam mana. Okey, penyakit ini terjadi apabila otot jantung tidak dapat mengepam darah, okey, tak dapat mengepam dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Okey, dia tak dapat pump. Dia tak dapat, dia sangkut. Dia tersangkut. Okey. Kejadian ini disebabkan salur darah jantung tersumbat. Selalunya contohnya kita punya salur jantung tu tersumbat dengan ataupun salur darah yang ke jantung itu tersumbat dengan kolesterol ataupun lemak yang telah menutup, menyebab salur jantung kita tu menjadi sempit. Bila menjadi sempit, itu akan menyebabkan penyakit sakit jantung lah. So kesannya kita akan merasa sakit seperti ada sesuatu yang mencekam bahagian dada. Kita akan rasa ngilu. Okey, dia penyakit jantung ni dia ada kita kadang-kadang kita ada, kalau setengah orang, contohnya yang tua sikit, dia ada rasa juga kadang-kadang rasa ngilu. Tapi itu kadang-kadang kita kena check juga. Dia bukan kata penyakit jantung, satu lagi angin. Angin pun kita akan rasa lebih kurang macam tu. Cuma penyakit jantung ni dia lebih detail, dia ada penerangan dengan lebih detail lah. Macam mana nak rasa, macam mana nak test, nak tahu sama ada betul ke tak penyakit jantung. Normally penyakit jantung ni orang yang lebih berumur lah, kan? Orang yang lebih berumur mengidap penyakit jantung. Walau bagaimanapun kalau kita tengok sekarang pun dah, kalau tengok dalam TV kan,
Yang kanak-kanak pun banyak kena kes. Macam kita punya pelajar di sekolah pun ada kes jantung berlubang, kan, dia punya injap tak sempurna dan sebagainya. Tapi itu memang dah dilahirkan lah. Ini lebih kepada kesihatan yang maksud dia asalnya okey tapi kemudian tak okey, ada disebabkan beberapa perkara. Nanti kita bincang lah. Okey, yang keduanya asma, semput. Semput asma pun lah. Contoh cikgu buat dah asma lah. Okey. Penyakit asma ni terjadi apabila saluran pernafasan terganggu. Okey, serangan asma boleh berlaku disebabkan alahan terhadap makanan tertentu, pencemaran udara atau cuaca. Penyakit ini menunjukkan simptom batuk, nafas berbunyi, kahak berlebihan dan kecungapan, tercungap-cungap. Dan kena pakai inhaler lah, decision inhaler. Cikgu pun menghadapi masalah asma. Okey, masalah asma yang paling ketara dulu tak banyak, sampai sekarang banyak. Majoriti disebabkan udara lah, kan. Kualiti udara kita dulu dengan sekarang tak sama. Okey, dulu dengan sekarang tak sama. Dulu banyak pokok, kan. Kurangnya kenderaan. Sekarang kenderaan makin lama makin bertambah, macam-macam jenis kenderaan ada, kan. So dari segi kualiti udara kat situ berubah. Yang kedua dari segi gaya hidup lah. Gaya hidup tak sama lah, kan. Macam orang dulu ada masa untuk bersenam dan sebagainya. Orang sekarang sibuk, kan. Hatta macam saya sekarang pun, saya merekod video ni pada jam 12.23 pagi. Dah pagi ni, 12.23 pagi. Maksudnya lepas ni pukul 1 pagi. Bukan tengah hari ya, 12.23 pagi rekod video ni. Tapi pada masa sama saya nak keadaan sunyi lah. Kalau saya, sebab saya rekod daripada rumah, kan. Kalau rekod di rumah ni biasalah anak-anak dan sebagainya, dia bunyi bising sikit. Jadi waktu malam macam ni damai, sunyi. Jadi rakaman dia lebih sedap sikit lah, tak bunyi bising, tak mengganggu. Okey, dan kita tengok yang ketiga, diabetes. Diabetes ni ataupun penyakit kencing manis. Okey, kencing manis. Ini antara penyakit yang sangat popular. Okey, sangat popular. Hatta mak cikgu sendiri pun pengidap penyakit diabetes lah. Okey. Penyakit ini terjadi apabila kandungan gula di dalam darah adalah tinggi. Bila kita cek dalam gula dalam darah tu, cek darah tu ada kehadiran gula dan gula dia tinggi. So keadaan ini berlaku kerana tubuh kita kurang mengeluarkan hormon insulin. Baik, hormon insulin ni ditugaskan untuk mengawal kandungan darah dalam darah, mengawal kandungan gula dalam darah. Dia dalam badan tubuh kita ni, dia ada satu sejenis hormon nama dia insulin. So insulin ni tugas dia nak make sure gula tu supaya paras dia tu tak terlalu banyak. Sebab bila terlalu banyak dia akan mengganggu, dia akan mengganggu kita punya sistem badan, dan dia boleh menyebabkan sehingga tahap dia merosakkan buah pinggang yang akhirnya akan menyebabkan kita terpaksa menjalani dialisis. Okey, dialisis. Dialisis ni maksud dia kita pergi dekat satu farmasi ke klinik. Bukan farmasi. Pergi satu hospital ataupun klinik. Kita terpaksa menjalani pembersihan darah. Darah kita dikeluarkan, masuk dalam mesin. Maksud dia masuk dalam mesin. Okey, mesin tu akan bersihkan dan kemudian akan masukkan semula ke dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab buah pinggang kita dah tak boleh berfungsi untuk membersihkan darah tu. Okey. Dan bahayanya selain daripada dialisis tu dah bahayalah satu. Sebab kita terpaksa menghabiskan masa sekurang 4 jam, 5 jam sehari semata-mata untuk mencuci darah. Yang keduanya adalah kita mengalami beberapa risiko, antaranya adalah kehilangan anggota. Selalunya anggota yang akan kehilangan adalah anggota kaki lah. Pernah kan ada yang mungkin ada saudara mara, ada mak ataupun ayah, ada yang saudara mara yang lain yang mungkin menghadapi diabetes. Ini kena jaga-jagalah. Jangan sampai kita terpaksa potong kaki. Dan satu lagi, perangai diabetes ni dia melarat. Mula-mula dengan jari rosak, koyak macam ni kita tengok kan, luka. Dia makan, dia dah tak ada antibody dia dah rosak kan. Dia makan, dia punya pembuluh darah semua dah rosak. Kemudian naik lagi ke pergelangan kaki, separuh kaki. Itu masalah dia lah. Dia akan naik, rosak. Dia memburuk.
Dan yang keduanya boleh menyebabkan buta, penglihatan menjadi kabur dan seterusnya boleh menjadi buta. So kena berhati-hati dengan diabetes lah. Macam cikgu pun kena berhati-hati. Setakat ni alhamdulillah tak kena lagi kencing manis, tapi kena hati-hati juga sebab dikatakan diabetes ni dia ada berkait dengan genetik juga. Maksudnya kalau mak ayah kita ada diabetes, so kemungkinan kita akan ada. Tapi dia bukanlah satu penyakit yang berjangkit. Dia hanya dari segi genetik lah. Okey. So penyakit tidak berjangkit. Okey, penyakit tidak berjangkit merupakan penyakit yang tidak memerlukan vektor atau perantaraan. Ini satu lagi istilah vektor. Perantaraan. Contoh perantaraan tadi cikgu ceritalah pasal air liu kan, mulai sentuhan, itu semua perantaraan. Yang keduanya vektor. Vektor ni maksud dia contohnya haiwan. Haiwan apa? Contohnya katakan nyamuk, lalat, okey. Contohnya orang yang gigi rosak, okey, gigi rongak katakan. Gigi dia rongak. Okey, datang nyamuk gigit dia, kemudian pergi gigit awak pula, okey, dia tidak akan memindahkan penyakit gigi rongak tu kepada awak, okey. Macam tu juga dengan diabetes, okey. Katakan lalat datang hurung orang diabetes, lepas tu pergi kat awak, dia tak akan menyebarkan penyakit diabetes tu kepada awak, okey. Sebab dia penyakit tak berjangkit, dia memang tak memerlukan vektor atau perantaraan. Okey, penyakit ini berpunca dari keturunan. Tu cikgu sebut tadi keturunan. Contohnya kencing manis, itu diabetik lah. Okey, dalam sains kita panggil diabetik ataupun bahasa mudah kita boleh sebut kencing manis. Okey. Itu kita sebut genetik lah ataupun keturunan. Dan yang keduanya ialah gaya hidup seseorang individu. Gaya hidup. Ini yang cikgu cerita. Macam orang sakit jantung tu, kenapa berlaku ramai orang sakit jantung adalah dari segi gaya hidup. Okey, mungkin zaman sekarang orang agak stres, tertekan, kerja dalam keadaan tertekan kan. Macam contoh macam keluarga kita, mak ayah kita ke, kerja pagi dah keluar, malam baru balik kan. Malam baru sampai rumah dalam keadaan penat. Lepas tu terpaksa buat itu lagi, ini lagi. Mak awak pun sama, pergi kerja, pagi dah keluar, petang balik, lepas tu terpaksa layan kamu, terpaksa basuh pinggan, cuci baju dan sebagainya. Dan jadi tak ada masa. Satu stres, tekanan. Yang keduanya tak ada masa untuk bersenam dan sebagainya. Maka itu akan menyebabkan risiko penyakit jantung, balik, penat, marah-marah. Okey, stres bahaya stres bahaya. Maksudnya dalam keadaan tertekan tu bahaya. Kalau awak stres pun awak kena bagi tahulah. Sebab bila kita stres ni kita akan menggunakan jantung lebih. Kita akan memberi beban kepada jantung kita. So dan boleh menyebabkan risiko kita punya jantung tu rosak. Tapi selalunya untuk anak-anak muda macam awak ni tak adalah risiko, selalu orang yang lebih dewasa lah. So kita tengoklah sekali. Bagaimana cara untuk elakkan dari mengidap pelbagai penyakit yang telah dipelajari sebentar tadi? Ada banyak penyakit kan? Macam mana kita nak elakkan daripada kita menghadapi penyakit-penyakit tersebut? Nak elak daripada diabetes, nak elak daripada sakit jantung, nak elak daripada tekanan darah tinggi, kencing dan sebagainya tu. Macam mana kita nak buat? Gout, kan? Penyakit gout, tahu tak penyakit gout? Penyakit gout ni selalu dia menyerang kaki dan tangan. Tangan, bahagian sendi-sendi kita jadi sakit. Mungkin ada yang saudara awak ada kena penyakit gout kan. Memang siksa. Memang menangis, dia menyucuk-nyucuk, sakit sangat. So ada sebab-sebab dia yang menyebabkan benda tu berlaku. Jadi macam mana kita nak elakkan diri kita daripada kena penyakit yang tak berjangkit ni tapi bahaya. Dia tak berjangkit tapi sangat bahaya. So macam mana nak buat? Caranya sangat senang, iaitu satu je. Ubah gaya hidup. Maksudnya ubah gaya hidup ni kita kena banyak bersenam, exercise. Lepas tu dari segi pemakanan, makan makanan yang sihat, okey? Makan makanan yang sihat, sayur-sayuran, buah-buahan kena banyakkan, kurangkan gula. Kan memang ada orang sesetengah memang dilahirkan dengan genetik berbadan besar.
Memang macam cikgu dan keluarga semuanya badan jenis besar-besar. Memang dari segi genetiknya macam tu. So, nak tak nak kena exercise lah. Walaupun sekejap, sehari kita spend dalam masa 5 minit pun dah cukup. Lompat bintang dan sebagainya. Itu pun dah cukup untuk kita pastikan jantung kita pump dengan baik. Salur darah kita dapat mengalirkan darah dengan baik. Okay? Kita jaga makanan supaya jangan sampai dalam air kencing kita terdapat lebihan protein dan sebagainya. Okey. Benda-benda tu kena buatlah. Alright. Jadi itu saja untuk pada kali ini. Okey. Untuk sebagai latihannya. Okey. Nak bagi satu latihan lah. Latihan mudah saja. Okey. Latihannya senang macam ni. Cuba cari satu keratan akhbar, okey, surat khabar keratan akhbar yang berkaitan dengan penyakit yang tidak boleh berjangkit. Okey, satu keratan akhbar. Okey, just gunting, okey, gunting keratan akhbar tu dan tampal dalam buku fikir. Itu je. Senang kan? Cari satu keratan akhbar yang daripada surat khabar lama-lama cari kan belakang tu ada belakang bahagian kesihatan, cuba cari. Ataupun kalau tak ada keratan akhbar yang ada akses kepada komputer dan printer, boleh print daripada internet mengenai penyakit yang tak berjangkit tetapi bahaya. Contohnya bahayanya penyakit jantung macam tu, bahayanya penyakit ni ataupun cara atasi penyakit jantung, cara atasi kencing manis, cara atasi tu. Banyak kan yang berkaitan tu, just gunting dan tampal dalam buku. Jadi itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Okey, kita punya kelas. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.